Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara-saudari sidang pendengar webinar Sembang-Sembang ASMB. Hari ini kita ada tajuk yang menarik untuk hari Jumaat yang mulia ni. Persekitaran ekonomi semasa dan implikasi kepada pelaburan. Okey, ni hari ini ialah sesi awam yang kita buka menerusi Zoom kami dan juga menerusi Facebook. Okey, persekitaran ekonomi semasa dan implikasi kepada pelaburan. Bersama kita hari ini ialah Dr. Kamarudin bin Muhammad Noor, Chief Economist dari Jabatan Ekonomi Permodalan Nasional Berhad. Apa khabar Dr. Kamarudin? Alhamdulillah, terima kasih kerana menjemput kami. Alhamdulillah. Hari ini saya tengok ramai warga PMB senyumnya sampai ke telinga ya. Kenapa ya? Apa aura positif hari ini ya? Macam tertanya-tanya pula kita ya. Kenapa ya? Okey. Okey Dr. Kamarudin. Okey. Ini Dr. Kamarudin akan kita nak cerita sikit. Ini bukan calang-calang kita punya penceramah hari ini berkenaan dengan tajuk persekitaran ekonomi semasa hari ini. Jadi kalau saudara-saudari mungkin nak tahu, serba sedikit latar belakang Dr. Kamarudin ni. Okey, sebagai Chief Economist di PNB ni, beliau telah pun bersama PNB selama 3 tahun. Okey, 3 tahun. Dan sebelum ni beliau berkhidmat di MIDF Investment Bank. Juga sebagai sebagai ketua penganalisan ekonomi sebelum dekat PNB dia di MIDF Investment Bank, ketua penganalisan ekonomi. Jadi pengalaman beliau ialah lebih 22 tahun dalam bidang kajian ekonomi yang merangkumi bidang kajian ekonomi semasa dan ekonomi pasaran. Okey, bukan calang-calang orang ni. Dr. Kamarudin nak bercerita berkenaan tajuk kita hari ni, implikasi ekonomi ni kepada pelaburan. Okey, jadi sidang hadirin sekalian okey, sebelum saya serahkan sepenuhnya kepada Dr. Kamarudin, okey, mungkin saya nak ingatkan saudara-saudari, kita bagi yang menggunakan platform ruangan Zoom, andainya ada soalan, okey, gunakan sahaja bahagian chat tu untuk bertanya. Okey, insya-Allah tim Dr. Kamarudin dan tim beliau, kita ada Cik Salman di sini, dia kalau sempat mungkin Dr. Kamarudin akan jawab terus secara verbal, atau tidak pun mungkin dia akan jawab menerusi ruangan chat. Dan kita juga ada pendengar ataupun penonton menerusi ruangan Facebook. Itu pun tak apa. Jangan risau saudara-saudara, just type sahaja dekat ruangan chat tu. Yang ini kami akan bawa, sama ada kami akan tanya, mungkin kalau saya potong terus ke Dr. Kamarudin, ataupun kalau tidak pun saya akan simpan soalan tu untuk sesi Q&A pada penghujung rancangan. Okey, jadi bagi semua saudara-saudara yang juga mungkin yang dah biasa dengan sembang-sembang SMB ni, kita juga ada sesi quiz pop quiz pada akhir rancangan. Sesi pop quiz dimana kita ada 3 soalan mudah untuk jawab, dan selepas tu kita juga ada pautan kod untuk sijil penyertaan. Andai kata saudara-saudara berminat dengan sijil penyertaan pun kita akan bagi pada penghujung rancangan. Okey, so teruskan bersama kami sehingga habis rancangan ini. Okey, dengan itu saya serahkan kepada Dr. Kamarudin. Okey, sekian. Dipersilakan Doktor. Persekitaran ekonomi semasa dan implikasi kepada pelaburan. Dipersilakan Doktor. Okey, terima kasih host kita pada hari ini, Cik Skandar. Terima kasih juga kepada ASNB kerana menjemput pihak Jabatan Ekonomi untuk berkongsi pandangan dan pendapat berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Jadi seperti yang kita sedia maklum, tajuk kita pada hari ini kita akan membincangkan tentang persekitaran ekonomi semasa dan implikasi kepada pelaburan. Jadi penekanan akan diberikan kepada perbincangan berkaitan dengan ekonomi semasa. Jadi kalau kita lihat untuk rancangan ini pun ialah sembang-sembang ASMB, walaupun kita akan membincangkan sesuatu perkara yang agak berat atau serius, tapi kalau kita lihat daripada segi slide yang saya akan kongsikan bersama nanti, kita akan cuba untuk membincangkan secara lebih santai dan memberikan kefahaman kepada pendengar-pendengar. Jadi macam Cik Skandar tu beritahu tadi, jika ada sebarang soalan ataupun pandangan yang ingin dikongsi ataupun yang ingin diajukan kepada saya, sila ajukan nanti di dalam chat atau selepas perbincangan kita pada hari ini. Jadi kalau kita lihat kepada persekitaran ekonomi semasa dan implikasi kepada pelaburan ni,
tidak dapat, kita hendaklah juga melihat kepada faktor-faktor yang mempengaruhi dari segi politik, dari segi geopolitik, dari segi perkembangan semasa yang pada asasnya tidak terlibat melibatkan sektor ekonomi itu secara langsung, tetapi boleh tidak ia secara asasnya akan memberi impak kepada prestasi pelaburan semasa. Jadi untuk melihat kepada ataupun untuk membincangkan kepada isu kita pada hari ini, saya cuba untuk menyorot kembali apa yang kita telah alami selama 20 atau 12 bulan yang lepas. Kemudian kita akan membincangkan tentang hala tuju ataupun expectation kita untuk tahun mendatang. Ada lebih kurang dalam 3 minggu lagi sebelum kita menutup tirai untuk tahun 2022 dan masuk untuk tahun-tahun baru. Jadi apakah cabaran-cabaran yang akan kita hadapi atau dijangka akan kita hadapi pada tahun 2023 ataupun cabaran-cabaran untuk tahun 2022 ni, apa yang kita sedang hadapi ini akan menjadi lebih mencabar untuk tahun 2023. Jadi kita akan bincangkan secara ringkas pada bahagian akhir perbincangan kita pada hari ini. Jadi saya diberikan lebih kurang dalam sejam suku. Jadi kita akan cuba sedaya upaya untuk merangkumi atau membincangkan perkara ni. Jadi boleh tidak kita akan dapat melihat ataupun mengambil pengajaran atau dalam kita membuat keputusan daripada segi pelaburan kita, tidak hanya pada ASB ataupun kefahaman pelaburan kita secara amnya. Jadi kalau kita lihat pada tahun 2022 ni, merupakan satu tahun yang penuh cabaran. Ataupun kita tengok dekat sini, a year full of surprises. Jadi kalau kita lihat daripada segi persekitaran makroekonomi itu sendiri, kalau kita lihat daripada segi persekitaran geopolitik itu sendiri, daripada segi persekitaran international politik antarabangsa ataupun politik domestik, ataupun kalau kita lihat daripada segi dasar fiskal ataupun dasar monetary policy itu sendiri yang mempengaruhi prestasi pasaran ataupun mempengaruhi cara gaya hidup kita itu sendiri. Contohnya kalau kita membincangkan berkaitan dengan apa yang kita lihat sebagai military conflicts di Eropah, contohnya Ukraine dan Rusia. Walaupun dari segi geografinya amat jauh jika kita bandingkan dengan negara kita, tapi implikasi yang kita hadapi dari segi kenaikan harga barang, daripada segi dasar monetary policy itu sendiri, kenaikan kadar interest rate ataupun kadar faedah itu sendiri, yang secara tidak langsungnya membabitkan kita sebagai orang awam. Jadi mahu tidak mahu, walaupun apa yang kita hadapi itu daripada segi di domestik, tapi kalau kita lihat daripada segi sorotan untuk tahun 2022 ni, banyak daripada segi impak yang kita dapat tu adalah event-event ataupun faktor-faktor luaran. Jadi kalau kita lihat daripada segi prestasi untuk 12 bulan yang lepas, daripada segi kalau kita lihat, kita ada saya gunakan warna-warna untuk hitam makro, monetary policy dan geopolitics. Kalau kita lihat daripada segi peperangan yang saya mention tadi, kalau kita lihat daripada segi perkembangan politik, yang mana kita telah lihat ketegangan politik antara China dan Amerika Syarikat, dan juga melibatkan negara-negara lain di rantau ini seperti Taiwan contohnya. Dan kita lihat daripada segi kenaikan harga barang itu sendiri ataupun indeks harga pengguna CPI, headline inflation, orang cakap kenaikan harga barang yang kita lihat disebabkan oleh kenaikan harga bahan mentah atau kenaikan harga bahan api, energi itu sendiri, dan kenaikan harga barang-barang makanan yang disebabkan oleh konflik ketenteraan di Eropah. Jadi itu adalah antara salah satu daripada faktor-faktor. Jadi faktor-faktor ini kalau kita lihat daripada segi impaknya untuk tahun 2022 ini adalah satu faktor yang memberi satu cabaran yang agak sukar.
tidak hanya dari segi pengendali ekonomi itu sendiri, kerajaan contohnya, kalau kita lihat untuk tahun 20 atau 2021, kita dicabar oleh pandemik COVID-19, seluruh dunia ditutup in the lockdown. 2021 kebanyakan negara dibuka, dan 2022 pada tahun ini kita menikmati lebih kepada kebebasan apa yang kita lihat atau apa yang kita alami sebelum 2020, tahun 2020 yang lepas. Jadi walaupun demikian itu, ada juga negara-negara yang masih lagi di dalam lockdown, contohnya macam China. Jadi itu juga memberi impak dan kesan tidak hanya kepada negara itu sendiri, tapi juga kepada negara-negara serantau yang merupakan rakan dagangan, contohnya Malaysia. Jadi kalau kita lihat daripada segi sorotan untuk tahun 2022 ni, merupakan satu tahun yang penuh cabaran, penuh kejutan. Jadi kalau kita lingkumkan faktor-faktor ataupun in short, dia merupakan tahun yang geopolitical shock, monetary policy shock, dan juga inflation shock, ataupun kejutan daripada segi geopolitik, kejutan daripada segi kenaikan harga barang, dan juga kejutan daripada segi dasar monetary itu sendiri, yang mana kebanyakannya bank-bank pusat Amerika, di Eropah, di Malaysia, bergantung kepada kadar faedah itu sendiri, telah menaikkan kadar faedah pada kadar yang amat agresif. Jadi kalau kita lihat pada paparan ni, kebanyakan prestasi ekonomi untuk suku kedua atau suku ketiga tahun adalah pelbagai. Jadi mix. Ada negara yang mana prestasi ekonomi untuk suku ketiga tahun 2022 adalah lebih baik jika dibandingkan dengan suku kedua tahun 2022, dan ada yang sebaliknya. Jadi apabila kita melihat dan menilai daripada faktor-faktor yang telah saya nyatakan tadi, kebanyakannya memberi gambaran kepada satu persekitaran yang agak sukar apabila kita menutup tirai untuk tahun 2022 dan menuju kepada tahun 2023. Jadi kebanyakan faktor-faktor yang saya bincangkan tadi atau saya nyatakan tadi, contohnya seperti kenaikan harga barang. Jadi kalau kita lihat contohnya kenaikan harga makanan, walaupun kadar inflasi di Malaysia dalam 4.4% untuk 9 bulan pertama, lebih kurang dalam 3.3%, tetapi kenaikan kadar harga barang makanan adalah melebihi kadar indeks harga pengguna itu sendiri. Jadi kita lihat berbagai-bagai faktor yang menyumbang kepada kenaikan harga barang itu sendiri. Jadi daripada segi pengeluaran, daripada segi supply chain, contohnya macam kita selalu membincangkan ataupun selalu kita lihat kepada headline news ataupun sisipan akhbar yang menyatakan bahawa negara kekurangan telur, ayam. Jadi faktor-faktor itu tidak hanya merupakan faktor dalaman, tetapi juga adalah disebabkan faktor luaran yang menyumbang kepada kadar kenaikan harga ataupun inflasi itu sendiri. Jadi sebagai lakubat untuk ini, jadi kita melihat walaupun kita lihat pertumbuhan ekonomi masih berlaku untuk suku ketiga dan suku keempat dijangkakan untuk tahun 2022, tapi kadar pertumbuhan ekonomi itu dijangkakan akan mengalami sedikit kemerosotan jika dibandingkan dengan suku-suku sebelumnya. Jadi untuk kemasukan pada tahun 2023 itu, kebanyakan daripada faktor-faktor yang saya bincangkan tadi itu masih lagi ada, dan kita akan lihat nanti cabaran-cabaran yang kita jangkakan untuk tahun 2023. Jadi kalau kita lihat untuk slide seterusnya berkaitan dengan domestic economy. Jadi kalau kita lihat banyak yang hijau jika dibandingkan dengan merah. Jadi kalau kita lihat daripada segi keluaran dalam negara kasar, GDP 14.2%, 5.8.9%, sebelumnya kadar ekspor kita. Kalau kita lihat daripada segi metrik-metrik yang kita makroeconomic metrics yang kita nyatakan di sini, kebanyakannya menunjukkan kadar ataupun warna yang warna hijau, mana positive numbers. Jadi walaupun begitu,
terdapat cabaran-cabaran yang mendatang untuk tahun 2023. Jadi untuk tahun 2022 ni kalau kita lihat daripada unjuran oleh kerajaan pada bajet yang dibentangkan sebelumnya, menyasarkan kadar pertumbuhan ekonomi negara pada kadar antara 6.5%. Jadi kalau kita lihat daripada segi prestasi, saya rasa ia akan melampaui apa yang dijangkakan oleh kerajaan untuk tahun 2022 ini. Okey. Antara faktor-faktor ni kalau kita lihat daripada secara ringkasnya ialah contohnya seperti pasaran buruh, keadaan pasaran buruh yang kita lihat kadar pengangguran, unemployment rate, kalau kita lihat daripada bulan ke bulan telah menunjukkan prestasi yang baik, maknanya kata penurunan daripada segi kadar pengangguran semasa 3.6, 3.7%, hampir menyamai kadar pengangguran yang kita lihat sebelum pandemik, iaitu 2019, 2018 yang lepas. Jadi kalau kita boleh pergi kepada slide yang seterusnya. Jadi cabaran-cabaran faktor-faktor luaran ataupun faktor-faktor antarabangsa, external factors ni dan juga domestic factors ni menyumbang kepada keadaan monetary dan juga fiskal. Jadi kalau kita lihat Bank Negara contohnya telah menaikkan kadar faedah. Jadi Bank Negara telah memotong kadar faedah pada tahun 2020 dan 2021 daripada 3.0% kepada 1.75% dan kekal untuk 1.75% untuk tahun 2021. Jadi bila kita lihat pertumbuhan ekonomi agak memberangsangkan pada tahun 2022 ni, jadi Bank Negara telah menaikkan kadar faedah untuk sejajar dengan perkembangan ekonomi semasa. Jadi it's a normalization process. Jadi kita lihat bukan saja Bank Negara tapi bank-bank pusat yang lain seperti Amerika contohnya yang telah menaikkan kadar faedah hampir 400 basis point, ECB, Bank of England dan juga bank-bank yang serantau yang lain lah seperti Bank BSP Filipina, Bank Indonesia. Jadi kalau kita lihat daripada trend monetary policy yang kita lihat sini, telah berlaku kenaikan kadar faedah. Cubanya kadar dia punya how agresif kenaikan kadar faedah itu bergantung kepada keadaan ekonomi semasa ataupun keadaan ekonomi domestik itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di Amerika contohnya, Fed telah menaikkan kadar faedah yang agak agresif disebabkan oleh kadar inflasi. Kadar kenaikan inflasi di Amerika contohnya telah mencapai kadar paras yang tinggi, highest in 40 years kan. Dan kalau kita lihat pada kadar inflasi di negara kita pun dia punya trend dia adalah trend yang menaik disebabkan oleh faktor-faktor yang saya nyatakanlah tadi, contohnya seperti kenaikan harga barang, kenaikan input price, kenaikan daripada segi pasaran buruh itu sendiri, gaji. Jadi untuk tahun 2022 ni mesyuarat terakhir MPC last meeting November telah menaikkan kadar faedah. Jadi kadar faedah akan berakhir pada 2.75% untuk tahun 2022 ni. Jadi 2022. Jadi kalau kita lihat unjuran contohnya daripada penganalisa ekonomi yang menjangkakan untuk tahun 2023 ni akan berlaku lagi kenaikan kadar faedah bergantung kepada prestasi ekonomi semasa dan juga kadar inflasi itu sendiri. Ada yang mengunjurkan kadar faedah ini akan dinaikkan sebanyak 25 basis point. Ada yang menganggarkan ia akan berlaku kenaikan sebanyak 50 basis point berdasarkan kepada andaian-andaian mereka itu sendiri. Jadi kalau kita lihat daripada segi trend, walaupun kadar kenaikan faedah itu agak berbeza daripada segi kuantumnya, tapi dia punya trendsnya adalah kadar menaik bagi kebanyakan
bank-bank pusat kecuali bank pusat di China, PBOC dan juga Bank of Japan. Jadi walaupun trend global itu sendiri membolehkan ataupun memaksa bank pusat untuk menaikkan kadar faedah, tetapi faktor-faktor dalaman merupakan faktor-faktor yang diambil kira. Kebanyakan daripada faktor-faktor ini berpaksi kepada 3 faktor utamalah. Pertama, kepada unjuran dari segi perkembangan ekonomi, growth, and then kedua daripada segi prestasi pasaran buruh itu sendiri, employment, dan ketiga daripada segi price stability ataupun daripada segi harga semasa domestik itu sendiri ataupun kadar inflasi. Jadi growth, employment dan juga inflasi merupakan antara faktor-faktor utama. Ada banyak lagi lah faktor-faktor yang diambil kira, tetapi kalau kita lihat itu antara faktor-faktor utama yang membolehkan ataupun yang memaksa bank-bank pusat untuk terus menaikkan ataupun memberhentikan ataupun pos kenaikan kadar faedah itu sendiri. Jadi kalau kita lihat untuk tahun 2022 ini adalah kadar faedah yang agak agresif. Tapi pada 2.75% ia merupakan kalau kita bandingkan dengan pre-pandemic level still di bawah kadar faedah yang kita lihat pada tahun 2019. Jadi kalau kita lihat untuk slide yang seterusnya, itu monetary policy, daripada segi secara ringkasnya kita lihat apa dia punya implikasi dia. Jadi kalau kita lihat daripada segi harga komoditi sendiri, kalau kita lihat contohnya harga brand ataupun minyak mentah dan juga minyak kelapa sawit, di mana dua ini merupakan antara komoditi yang amat penting bagi ekonomi domestik. Jadi kalau kita lihat CPO contohnya kelapa sawit, kita merupakan antara pengeluar kedua terbesar di dunia selepas Indonesia, dan juga kita merupakan antara pengeluar utama di rantau ini untuk minyak mentah. Jadi minyak mentah dan juga minyak sawit ini merupakan salah satu penyumbang ekonomi utama kepada negara untuk sektor pertanian dan juga sektor galian. Dan tidak kalau kita lihat daripada segi kepentingan dia, tidak hanya kepada daripada segi revenue ataupun pendapatan, tetapi ia merupakan salah satu daripada input yang utama yang boleh mempengaruhi kadar harga indeks pengguna. Jadi brand, kalau kita lihat di Malaysia kita ada RON 95, RON 95, RON 97, RON 95 disubsidi. Jadi kalau kita lihat walaupun harga semasa pada pertengahan tahun ni pernah mencecah 120, 130 dolar setong, tapi harga RON 95 kekal pada kadar RM2.5 disebabkan oleh subsidi yang diberikan oleh kerajaan. Untuk memastikan bahawa kadar minyak itu sendiri yang kita gunakan kekal dan tidak mempengaruhi kadar indeks harga pengguna. Jadi kalau kita lihat ada beberapa faktor lah, tailwind as well as headwind. Jadi kalau kita lihat daripada segi negara, kenaikan harga minyak ni akan memberi pendapatan kepada negara, dan dalam jangka waktu yang sama juga memberikan impak daripada segi kenaikan subsidi lah kepada kerajaan. Dan kalau kita lihat daripada segi CPO, kita lihat pada satu masa pernah mencecah pada kadar RM8,000 satu tan metrik, dan ada beberapa faktor yang menyebabkan kadar kenaikan harga CPO itu sendiri, tidak hanya daripada segi permintaan dan penawaran, tapi macam yang kita lihat Februari, Mac yang lepas, peperangan antara Rusia dengan Ukraine yang juga mempengaruhi penawaran dari segi minyak, rapeseed, soybean oil, disebabkan oleh keadaan cuaca juga menjejaskan penawaran untuk global vegetable oil. Jadi kalau kita lihat ada banyak bala faktor yang mempengaruhi.
Jadi sebelum ni kita tengok pada tahun 2019, 20 kebanyakan daripada segi average price untuk CPO ni lebih kurang dalam 2,500, slightly over 2,000, tapi because of this Ukrainian conflict ataupun Russian Ukraine conflict in Europe ni telah menjejaskan penawaran daripada segi minyak secara global. Jadi 30%, 20% terjejas dan menyebabkan permintaan terhadap CPO ini bertambah. Jadi itu adalah salah satu daripada faktornya lah. Another faktor kalau kita lihat daripada segi cuaca. Jadi of late ni kita tengok banyak perbincangan berkaitan dengan environmental, sustainabilities, because banyak keadaan cuaca ekstrim. Jadi hujan-hujan yang sebelum ni kalau kita tengok dari segi monsun, La Nina, El Nino, ada faktor-faktor dah bukan lagi pada schedule dan dia akan memberi implikasi daripada segi yield, harvest yield ataupun dari segi musim penanaman itu sendiri. Jadi disruptions ataupun kejutan daripada segi penawaran ni mempengaruhi harga both untuk CPO dan juga Brent. Jadi kita lihat di sini ada beberapa faktor yang saya nyatakan. Kalau kita tengok daripada segi Brent punya graf ni adalah menurun, tetapi kalau kita tengok pada kadar harga semasa pada hari ini lebih kurang atas sikit daripada $80 setong. Next month. Okay. Kalau kita lihat salah satu daripada perbincangan ataupun area yang menarik minat kebanyakan ialah kadar prestasi ringgit itu sendiri. Jadi kalau kita lihat ringgit sekarang ni didagangkan pada kadar 4.44 ataupun 4.42, dan pada satu masa telah mencecah kadar hampir 4.8 pada $1. Ada beberapa faktor. Jadi bila kita lihat kepada ataupun kadar tukaran ni ada beberapa faktor. Satu daripada faktor domestik dan dua kepada faktor luaran itu sendiri. Jadi kalau kita lihat daripada drivers ataupun faktor-faktor yang kita tengok, kebanyakannya ataupun if not 95-97% daripada penyumbang kepada kemerosotan nilai ringgit yang kita lihat untuk tahun 2022 ni adalah disebabkan oleh prestasi dolar itu sendiri. Jadi kita lihat betapa agresifnya Bank Pusat Amerika menaikkan kadar faedah menyebabkan permintaan kepada dolar itu sendiri menaik. Dan kalau kita lihat daripada segi walaupun volatility ataupun event-event ataupun kejadian-kejadian daripada segi perang, daripada segi ketegangan perhubungan antara negara-negara US dan China for example, and then kita lihat daripada segi perkembangan-perkembangan ataupun andaian ataupun tentang prestasi ekonomi global itu sendiri, yang mana mereka melihat bahawa kemelesetan ekonomi akan berlaku mungkin pada penghujung tahun ini ataupun pada kebanyakan suku untuk tahun 2023 telah menyebabkan prestasi dolar itu sendiri menjadi menguatlah, strengthens jika dibandingkan dengan currency-currency lain. Jadi kalau kita lihat bukan saja pada ringgit tapi juga kepada currency-currency yang lain. Jadi kalau kita lihat petunjuk DXY index dolar jika dibandingkan dengan basket of other currency, euro, Swiss francs, Japanese yen telah menaik pada satu masa telah mencecah 114. Jadi sekarang ni diniagakan pada 10 dia punya performance dia, prestasi dia pada 105. Jadi kita lihat macam mana kekuatan US dollar ni telah menyebabkan mata wang lain telah
dari segi prestasinya menurun. Jadi implikasinya daripada segi bergantung kepada exposure ataupun negara-negara itu sendiri. Jadi kalau katakanlah negara-negara yang mempunyai banyak hutang dalam US dollar, dollar denominated, jadi ia akan memberikan satu tekanan ataupun bebanan, dan juga kepada negara-negara yang mempunyai import barangan, negara-negara yang antara negara-negara yang terekspos lah daripada segi prestasi. Jadi that's apa yang saya kongsikan tadi itu merupakan secara ringkasnya apa yang kita lihat prestasi ekonomi semasa daripada segi global, daripada segi domestik, macam mana dia punya prestasi untuk key commodities kita yang kita lihat, minyak mentah, CPO for example, yang memberi impak yang positif tidak hanya kepada pengeluar, penanam-penanam, petani-petani, pekebun-pekebun, tapi juga memberikan kesan juga kepada kenaikan harga barang daripada segi kenaikan minyak masak. Jadi kita lihat ini antara event-event ataupun apa yang kita lihat secara ringkas yang berlaku pada tahun 2022. Jadi 2022 ni year full of surprises. And then kalau kita lihat apa yang kita assumptions kita, andaian kita untuk kita melangkah pada tahun 2023 ni. Jadi kita ada lebih kurang dalam 3 minggu lagi lebih untuk kita masuk ke tahun 2023. Jadi kalau kita lihat yang saya kongsikan tadi, kita melihat satu cabaran, challenges. Lepas satu, lepas kita masuk dalam pandemik, kita buka during pandemic, di mana semua ekonomi kita lockdown, not only Malaysia. Jadi kita tengok dari segi permintaan, demand is going down, supply disruptions because kilang tak boleh nak buka. And then bila kita buka, some of the countries dia buka, it's like on and off, reopening, some gradual. Jadi kebanyakan daripada segi supply side, contohnya kalau kita lihat by sector, dulu ada 20 hotel, sekarang ni ada 15 hotel. Jadi permintaan melebihi penawaran. Jadi that's why kita lihat harga-harga pun meningkat. Itu satu. Dua, kita lihat daripada kesan kepada pasaran buruh. Tidak hanya di Malaysia, tapi kita lihat is worldwide punya fenomena lah. Di kebanyakan negara mengalami masalah untuk mendapatkan buruh daripada segi immigration, daripada segi mismatch, daripada segi policy, kan. Ada negara-negara yang meletakkan sekatan-sekatan tertentu. Jadi movements of labours ni merupakan salah satu daripada cabaran yang kita lihat. Jadi kalau kita lihat contohnya seperti dalam negara, kita ada pelbagai sektor. Kita ada sektor pertanian contohnya. Kalau kita lihat segi plantations, banyak syarikat-syarikat plantations, walaupun harga minyak sawit berada pada paras yang tinggi jika dibandingkan dengan harga-harga sebelumnya, historical price, tapi disebabkan oleh kekurangan tenaga buruh, harvesters contohnya, dia tidak dapat memanfaatkan kenaikan harga. Jadi bergantung kepada pelbagai sumber. Ada yang menyatakan bahawa kita kekurangan 40,000 pekerja di sektor plantations, peladangan, ada yang 100,000, 150,000. Tapi whatever the numbers is, number yang merupakan satu number yang signifikan, satu number yang besar, dan satu number yang menggambarkan bahawa berada pasaran buruh itu untuk hanya satu sektor. Jadi kalau kita lihat mungkin anecdotal evidence kita, kalau kita pergi shopping mall, kita pergi makan dekat restaurants, salah satu daripada observations yang kita dapat ialah kekurangan tenaga buruh. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan ada banyaklah, mungkin contohnya seperti mention tadilah, because pandemic related factors, mungkin daripada segi gaji, mungkin daripada segi cross border, mungkin daripada segi red tapes, mungkin daripada segi policy dan sebagainya.
Jadi itu antara cabaran yang kita lihat untuk tahun 2022 ni yang akan menutup tirainya. Cumanya bila kita melangkah untuk tahun 2023 ni, jadi apa yang kita alami dan apa yang kita lihat pada tahun 2022 ni, sebahagiannya akan memberikan satu foundations kepada apa yang akan berlaku atau apa yang kita expect untuk tahun 2023 ni. Jadi kalau kita lihat daripada segi makronya, contohnya daripada segi pertumbuhan ekonomi, growth. Jadi walaupun numbers yang kita tengok di Malaysia 14.2 untuk suku ketiga tahun 2022 dan kita akan menjangkakan macam kita cakap tadi untuk tahun 2022 ni dia prestasinya akan melepasi anggaran official by the government. Tapi untuk tahun 2023 ni disebabkan oleh beberapa faktor, contohnya seperti aggressive central bank because kenaikan harga kadar faedah yang agresif disebabkan oleh kadar kenaikan harga pengguna yang memberikan bebanan kepada pengguna itu sendiri. Jadi kita melihat telah berlaku beberapa impacts yang signifikan, terutamanya pada sektor pengguna dan sektor-sektor ekonomi yang expose ataupun terjejas disebabkan oleh kenaikan kadar faedah itu sendiri. So secara amnya kalau kita lihat boleh dibagikan kepada dua lah, satu kepada negara-negara developed economy dan juga negara-negara emerging economy ataupun negara-negara yang membangun. Jadi walaupun trend kenaikan kadar faedah ni agak sama, tetapi dia punya quantum dia berbeza bergantung pada how agresif dan dia punya implikasi dia juga akan berbeza. Jadi kita lihat disebabkan oleh itu akan berlaku kemerosotan dari segi pelaburan itu sendiri. Jadi kenaikan kadar faedah ini akan menyebabkan cost of doing business untuk mendapatkan sumber modal akan menjadi lebih mahal jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dari satu. Kedua, kadar kenaikan indeks harga barang ni, walaupun kita melihat moderations atau penurunan in the UK for example 10%, Europe 9%, kadar inflasi US yang terbaru ialah 7.1%, pernah mencecah hampir 10%. Kalau kita lihat negara jiran, contohnya Filipina about 6%, Singapura about 5 ke 6%, kita pernah mencecah 4.5%. Walaupun kadar penurunan harga pengguna ni kita kita lihat trend penurunan, tapi jika dibandingkan dengan historical level, kadar indeks harga pengguna ni boleh dilihat sebagai kadar yang agak tinggi. Jadi impak dia kepada consumptions, kepada consumers. Jadi kalau dulu kita beli roti canai RM1, mungkin sekarang ilustrasi lah. Sekarang kita kena bayar RM3. Jadi kalau kenaikan kadar upah kita, gaji kita naik 5%, tapi kadar barang naik 10%, jadi kita akan jadi worse off lah. Jadi kita melihat bahawa kita mengunjurkan untuk tahun 2023 ni, kita lihat bahawa akan berlaku kadar penurunan kepada pertumbuhan ekonomi. And then kebanyakan negara-negara maju ni ataupun DE ni akan mengalami kemelesetan ekonomi. Cumanya bila kita membincangkan pasal kemelesetan ekonomi ni, salah satu daripada benda yang kita lihat ialah satu daripada segi berapa teruk kemelesetan ekonomi itu sendiri. 1%, 2%, 3%, 4% atau sebagainya. Satu. Dua, apa sektor-sektor yang teruk terjejas disebabkan oleh kemelesetan ekonomi itu sendiri. And then ketiga, kita tengok berapa lama akan berlaku kemelesetan ekonomi itu sendiri. 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 24 bulan. Jadi itu bergantung kepada faktor-faktor yang kita tengok ni lah. Dan juga terdapat juga faktor-faktor lain lah. Contohnya seperti untuk tahun 2022 ni, kita tidak menjangkakan akan berlaku peperangan yang walaupun dia berlaku di Eropah, tetapi impaknya memberi kesan
Okey, nampaknya macam ada hang kat sini Saya ingat yep, saya rasa ada hang sini. Maaf ya. Sekejap. Saya nanti Dr. Kamarudin akan reset semula. Sekejap bagi masa sikit. Nanti Dr. Kamarudin dia akan masuk semula. Dia akan log in semula. Mungkin kali ni tanpa video. Mungkin pasal saya difahamkan ada isu sikit dengan connection internet, sambungan internet di tingkat beliau. Tak apa, kita tunggu doktor masuk semula. Okey. Okey. Sekarang boleh? Boleh. Maknanya Okey, mungkin minta doktor maaf. macam buat penjelasan tadi macam doktor sebutlah, tanpa video Okey. Minta maaf. Tak apa. Sebab ada technical. Okey, jadi kalau kita tengok apa ni, itulah kita punya unjuran ataupun okey, untuk inflasi, this is kita punya inflation outlook untuk tahun 2023. Seperti yang saya nyatakan tadi, walaupun kita kita melihat penurunan daripada segi kadar inflasi, tapi faktor-faktor ataupun kadar yang kita akan lihat atau kita jangkakan untuk tahun 2023 ni akan masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan apa yang kita lihat sebelum pandemik itu sendiri, disebabkan oleh demand pull ataupun cost push inflation itu sendiri. Antara yang kita lihat yang menyumbang kepada kadar kenaikan harga yang tinggi ini, dia akan remain sticky ialah daripada pasaran buruh lah, upah buruh itu sendiri. Jadi kalau kita lihat tight labour markets ni, walaupun kita punya kadar upah kita minimum wage kita 1,500, tapi kebanyakan outlets ataupun businesses dia tak boleh dapat pekerja pada kadar 1,500, kena naik 1,800, 2,000, 2,500. Jadi bergantung kepada perniagaan itu sendiri. Jadi kalau kadar kenaikan upah itu sendiri tinggi, jadi ada kalanya mereka terpaksa pass through cost to the consumer. Jadi harga barang pun akan naik. Jika harga barang tidak kenaikan harga upah itu sendiri tak being pushed to the consumer, mungkin dia akan menjejaskan kadar untung itu sendiri. Jadi bergantung kepada sektor, bergantung pada jenis perniagaan, sektor ekonomi itu sendiri, sama ada dia orang price taker ke price maker. Jadi itulah antara faktor-faktor yang menyumbang kepada kenaikan harga barang. Jadi kita akan lihat kenaikan harga barang untuk tahun 2023 ni still remain elevated lah. Ini salah satu daripada faktor-faktor yang kita lihat, kita kena ingat. Domestik Malaysia, for example, ada banyak daripada barang-barang kita yang dikawal oleh kerajaan, price administered goods, minyak contohnya yang saya mention tadi, kita ada RON 95. Kita tengok banyak headlines daripada akhbar yang menyatakan bahawa kerajaan membelanjakan 50 billions, 80 billions lebih daripada apa yang diunjurkan untuk subsidi because of kenaikan harga crude oil price. Jadi kita kenaikan harga ni ke minyak mentah ni dalam satu sudut yang memberikan pendapatan kepada negara dan syarikat-syarikat yang berkaitan, tapi dalam satu tu lagi ia akan memberikan satu tekanan kepada kerajaan daripada segi terpaksa membayar bil subsidi yang tinggi. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita lihatlah yang akan menyumbang kepada kenaikan harga indeks pengguna itu sendiri. Jadi kalau katakanlah ada sebarang revisions, dan kalau kita tengok daripada segi komunikasi kerajaan berkaitan dengan targeted subsidies ataupun targeted subsidies tidak hanya kepada fuel ataupun bahan api, tapi kita ada banyak lagi lah, contohnya macam cooking oils, minyak masak, electricity punya tarif, kita ada banyak subsidi. Jadi bergantung kepada di mana berlaku rationalizations ataupun mana berlaku tu, ia akan memberi impak dan kesan kepada kenaikan harga barang secara amnya. Jadi next one.
Okay, labor markets. Terus kita dah discuss tadi. Jadi kalau kita lihat daripada segi pasaran buruh itu sendiri merupakan salah satu daripada faktor yang utamalah menyumbang. Kalau kita lihat daripada segi komponen ekonomi kita sendiri, lebih daripada separuh daripada kadar pertumbuhan kita disumbangkan oleh private consumptions. Jadi kalau katakanlah orang ada kerja, orang ada duit, orang boleh berbelanja dan orang boleh menyimpan dan melabur. Jadi pentingan ataupun keadaan pasaran buruh labor market itu sendiri sangat penting. Cumanya bila kita lihat pada segi labor market ni, macam saya bincangkan tadi, kita ada beberapa sektor yang still mengalami labor shortage dari segi plantation, hospitalities, and then bila kita bincangkan pasal kadar pasaran buruh ni, ada banyaklah faktor-faktor yang kita tengok. Tak semestinya daripada segi kadar pengangguran itu sendiri, daripada segi demografik, daripada segi pecahan di mana penawaran ataupun kerja-kerja baru, new vacancies tu, atau pekerjaan yang skill, semi skill, ataupun berapa kadar upah. Lepas tu pelbagai-bagai faktor yang kita boleh lihat, tapi secara amnya kita melihat bahawa bila ekonomi kita berkembang, kita lihat penawaran ataupun keadaan pasaran buruh itu sendiri telah memberikan sesuatu yang positif kepada pertumbuhan ekonomi secara amnya. Dan kita rasakan bahawa benda itu akan kekal lah untuk tahun 2023. And then kalau kita lihat pada slide ni, kita lihat berbagai, kita bagi contoh pada US labor market, Malaysian labor market, dan kita lihat pada faktor-faktor jangka pendek dan jangka panjang yang mempengaruhi prestasi pasaran buruh itu sendirilah. COVID-19 related, ada negara-negara yang mengalami kadar kematian fatality rate yang tinggi, ada tu long COVID for example, ada demographic cliff, ada negara-negara yang mengalami kadar dia punya demographic DE contohnya kan, 65 years and above, populasi mereka lebih daripada 35%. Jadi tidak hanya memberi impak kepada supply of labor itu sendiri, tapi daripada segi penawaran. Jadi demographic country itu sendiri memberikan impak daripada segi pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jadi kalau kita tengok, macam kita still, kita punya median age kita, tapi banyak study-study yang menyatakan bahawa by 2030 ke, kita ada more than 7%, 6% silver hair punya society. So impak terhadap labor market daripada segi supply, berapa orang nak bekerja, dan juga impak daripada segi penawaran. Dan ada banyak lagi lah faktor-faktor yang kita lihat. Okey, Man. Okey, komoditi palm oil. Jadi kalau kita tengok, yang hijau tu adalah positive to price, and then yang merah tu, jadi dia punya secara summary ni, kita lihat pada tahun ni harga minyak mentah contohnya disebabkan oleh pelbagai faktor, daripada segi supply and demand, daripada segi disruptions, daripada segi perang, daripada segi logistik, daripada segi weather, daripada segi policy, apa semua telah menyebabkan berlaku kejutan daripada segi harga itu sendiri. Jadi kita lihat 130, 120 untuk year to date average untuk tahun 2022 ni slightly above $100 per barrel. Jadi kita lihat because of the growth moderation expected in 2023, ada negara-negara yang akan mengalami kemelesetan ekonomi, jadi permintaan juga akan berlaku sedikit pengurangan, dan kita akan menjangkakan bahawa terdapat moderations lah, pengurangan daripada segi purata harga untuk tahun 2023 jika dibandingkan dengan 2022. Jadi perkara yang sama juga kita lihat berlaku kepada palm oil, jadi commodity price. Jadi big pictures dia. Okay, Man, next. Big pictures dia, bila kita lihat
untuk tahun 2023 ni, kita lihat daripada segi pertumbuhan ekonomi itu sendiri, untuk Malaysia, kita tidak menjangkakan bahawa negara akan mengalami kemelesetan ekonomi. Maknanya kata, kita akan masih, kalau kita berdasarkan pada unjuran kerajaan yang dibentangkan pada belanjawan Oktober yang lepas, mengunjurkan kadar pertumbuhan ekonomi domestik pada kadar 4 ke 5%. Jadi kalau kita lihat daripada segi unjuran badan-badan dunia, contohnya seperti IMF yang menjangkakan pertumbuhan ekonomi global akan turun kurang daripada 3% pada 2.7%. Jadi kalau kita lihat dah 3 dan 4 atau 5 kali telah berlaku dia dah slash, dia orang telah review ke bawah mengenai pertumbuhan ekonomi dunia. Jadi untuk tahun 2023 ni secara global ni kita melihat penurunan daripada 3.2% untuk 2022 kepada 2.7%. Itu seperti yang diunjurkan atau dijangkakan oleh IMF untuk tahun 2023. Jadi penurunan dari segi prestasi dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri memberi impak dari segi penawaran. Jadi walaupun negara-negara yang terlibat adalah negara-negara yang mempunyai kepentingan ekonomi yang besar ataupun persentage yang besar, jadi dia akan memberi impak juga tidak hanya kepada negara-negara terbabit tetapi juga negara-negara yang mempunyai hubungan. Contohnya seperti Malaysia, kita ada 15%, 18% percentage of kita punya exports ke Amerika, about 15% to Europe, for example. Jadi bila kita lihat kemelesetan di negara-negara terbabit, dia akan juga menjejaskan kita punya ekspor bergantung kepada jenis-jenis sektor yang terlibat. Jadi another factors yang kita lihat yang akan memberikan impak untuk tahun 2023 and beyond ni is more on policy hijau, ESG contohnya. Jadi kalau kita lihat benda-benda tema-tema ni telah berlaku pada tahun-tahun yang sebelumnya, tapi disebabkan pandemic ni kita lihat banyak lagi faktor-faktor yang telah menyebabkan menjadi catalyst. Sepatutnya benda yang mungkin dalam 10 tahun, jadi kita tengok balik, review balik, kita we have to do it in 2 years, untuk 3 years. Contohnya di Europe, for example. Sebelum ni kebergantungan kepada Russia daripada segi gas dia, jadi dia more on complacence, walaupun ada sebahagian daripada negara-negara, kalau kita tengok daripada segi energy mix dia, banyak yang renewable energy. And then banyak reaktor nuklear dia orang dah lama tak pakai. And then because of this energy punya crisis, they cannot get gas from Russia, and then they have to look for alternative energies and more. And then renewable energies ni kebanyakannya pun bergantung kepada keadaan cuaca, weather conditions. Jadi ada angin ke tak ada angin. Jadi they can power, ada cahaya matahari ke tak ada cahaya matahari. Jadi kalau kita tengok drought ataupun kemarau di Europe, for example, telah menyebabkan banyak sungai-sungai kekurangan air. Jadi dia tidak hanya menjejas ke pengangkutan itu sendiri, tapi kekurangan air itu tidak boleh digunakan untuk, tidak mencukupi untuk menyejukkan reaktor-reaktor untuk membekalkan tenaga. Jadi sebagai dia punya implikasi dia, berlaku R&Ds, teknologi burst to find an alternative. So that is a positive side. So we're going to see more of this. EV, for example, kalau kita tengok kita punya news, there's a lot of EVs lah, electric vehicle. So this is the type of themes ataupun developments that we can observe not only in 2023 but beyond. Some things yang kita concern about the environment's governance. Okay, Man. Jadi kalau kita tengok untuk tahun 2023 untuk tahun 2022 ni, aggressive monetary policy daripada 0.25% in the US, dia naik sampai close to about 4%. And then kita expect dia akan naik lagi. Jadi implikasinya strengthening of US dollar,
strengthening of US dollar relatively akan weakens other pair currencies lah, ceteris paribus kalau kita tengok macam itu. Jadi flow of funds. Lepas tu kalau kita tengok dia punya implikasi dia. Jadi daripada segi inflasi, dia try to curb inflation. Jadi kalau kita tengok perbincangan kita tadi, kita lihat kepada faktor-faktor yang menjubang kepada kadar kenaikan harga barang ni, walaupun kadar kenaikan harga barang ni, inflation rates ni still remain elevated, lagi still tinggi berbanding dengan kadar sebelumnya, tapi dia menunjukkan trend penurunan. Jadi kita lihat 2022 more aggressive, 2023 less aggressive for some, or even a pause lah, berhenti. And then because of the growth punya concerns ni, dia ada dua. Satu, growth punya concerns yang kita bincangkan tadi akan berlaku kemelesetan, because kenaikan harga kadar faedah yang tinggi, less investments, less job vacancies, and then because kadar harga pengguna inflation rates ni tinggi, orang tak boleh nak berbelanja, disposable income is less, people are more choosy in term of dia punya spending patterns apa semua. So the implications in term of economic activity. So because of that, in 2023, inflation rates is expected to moderate. Hence, central banks pun akan take a pause, and some of central bank yang being very aggressive will be less aggressive depending on dia punya trajectory ataupun expectation sama ada dia dah reach dia punya objective. And then towards the end of 2023, because of the growth concerns, because of the recession, some of the central bank ni expected to cut the interest rate. So you're going to see increase, pause, and some will cut the interest rate to support the economy. So that would be the expectations lah. So for Malaysia, for example, like I mentioned earlier, so now kita end the year at 2.75, previously at 3% pre-pandemic, and then kita still ada rooms to go, and then kita tengok growth, and then kita tengok what is the main concerns kita, price pressure. Lepas tu it could go beyond. So kalau kita tengok economists, they are expecting another 1 or 2 more hike in 2023, depending on data availabilities of data lah, the conditions that they expect to happen. So obviously yang macam kita discuss tadi, kalau katakanlah berlaku subsidy removal, there is no more subsidies for RON 95, for example, targeted subsidies, meaning that not all people can enjoy the subsidies lah. So kita mungkin bayar RM3, RM2.80 bergantung kepada kadar harga minyak semasa, maka obviously kadar inflasi kita juga akan meningkat. Jadi it all depends on what sort of policy prescriptions going forwards. Okay, next, Man. So I think it's just to next, Man. I think we can just go to the conclusions lah. Maybe Man pergi dekat okay, just not touch on geopolitics. Okay, just touch on geopolitics. So geopolitics ni is always been there. We have seen in the human history kita punya war here and there, and then geopolitical flashpoints, and then I think 2016 kita ada significant change lah in terms of how the markets, how the world look at geopolitics and geopolitical impacts. And then because we have a different episodes of geopolitics developments from Cold War, and then unipolar US, and then now we have a multipolar world, which there is no single countries have a single powers lah, the countries lah. So now we have China, we have US, and then we have a conflict in Russia and Ukraine, and then we have a growing regional disputes, and then we have a flashpoints in North Korea, and then we have a lot of unstable regions. So each and every one of these have the potentials to disrupt the global economy, as well as to disrupt the markets, depending on
the importance of the regions ataupun the country itself lah. So kalau kita lihat daripada segi Ukraine, because from Crimea way back in early 2000s, and then we have seen quite numbers of developments lah, tensions within the regions going into December 2021, some movements of military assets towards the border, and then on the 24th of February, we have seen the actual military actions that resulted in what we observe at these moments lah. So since February until December, and the implications is not regional, obviously, and then it influence via various channels, via trade channel, via energy price channels, and then commodities, and then all over, and then provide a shock not only into the real economy but also in the markets lah. And then in 2023, I think for 2022, for the past 3 months, September, October, November, December, there are quite a numbers of important events lah, geopolitics. For example, in China, 20 years China Congress, the policy going forward for the next 5 years, and then we have a midterm elections in the US, and then going into 2024, you're going to have a presidential elections. In Taiwan itself, they just concluded their own local elections. They're going to have a presidential election 2024. And in Malaysia, we have our hung parliaments for 1 week, and then we have a new government, and then there are quite a numbers of events that could disrupt the stability of the governments, not only in Malaysia, but for the other important economies as well. So putting this into perspective, the geopolitical events, the geopolitical developments will have a great bearings in terms of the overall global economic performance via channels, via trade channel. For example, in China, because people are talking about zero COVID policy, dynamic zero COVID policy, reopening of the economy, and then because of the second largest economy in the world, we'll see how important is the impact for countries macam Malaysia, macam Thailand, for example, that relies on China punya tourists as one of the main income. For Europe, for retail sales, for example, and Australia and Canada, for housing market, for student education, blah, blah, blah. So zero COVID policy in China alone not only impacts their domestic economy, but also the rest of the world in terms of the dependency. So depends on it. So this is some of the things that we have to consider. And then this is some of the flashpoints. It could turn into a black swan. It can turn into a different two altogether that sort of disrupt, but more or less, where we put these things together, can we go back to summary slide? So we put back together, everything's 2022 is going to be what we have already experienced for the last 12 months. It's a very challenging years, both from an economic as well as from the market standpoint, because of the multi shocks coming from geopolitical shocks, from the inflation shock, from monetary policy shocks. So we put all these things together, and if we were to compare and to the from the historical standards lah. So if you were to look at the period of recessions, we have 70s, 75, we have 82s, we have 90, 91s, and then we have 2020, for example. It caused by a certain or single cause because of the war, because of the embargo, because of the lockdown, for example, in 2022. But what we have seen, a combination of all these things together in 2022, we have a war, and then we have the ongoing impacts or effects from the pandemic itself, and then we have a very aggressive central bank, and then we have a multi-decade high price. So it's a multiple impact in itself that we have already experienced this year that sort of disrupt the market. So you look at the market performance, it's all in red. And then the only things that yang kita nampak positive, but depending on which angles you're looking at it, it's more of, let's say, katakanlah US dollar punya performance lah. So going into 2023,
some of the impacts for ataupun developments that we are observe and experience in 2022 ni will still be felt. The inflation is going to be higher. But it's not going to be as high as 2022. It's going to see some moderations, and then we're going to see a slower growth in terms of the economy globally. Malaysia, kita tak base case to a certain extent, obviously, is going to be relatively slower bandingkan dengan 2022 punya performance. So we're looking at government's looking at between 4 to 5% compared to this year could be between 7.5 to 8.5%, almost half. And then daripada segi fiscal consolidations, and that means we have a new government in Malaysia, so we're talking about subsidies and then the impact on the price level. And then on top of that, we have to deficit, and talking about post-pandemics where the governments have already provide assistance not only to the household, bagi duit, bagi bantuan, berbagai-bagai cara. Malaysia, we have about 530, 600 depending on which components that you take into considerations, but the amount of support that the government provide bagi during the pandemic, and some of them still ada, is huge. Country macam US 25% of GDP, for example. Malaysia 600 billion in total, if you were to compare to about 1.4 trillion of kita punya KDNK SWAT. So it's huge. So that's why kita looking at above 6% deficit, and the governments are looking at ways to reduce the deficit, consolidation, fiscal consolidasi. So nak buat fiscal consolidations is two things. One is whether you go on the revenue side, look at some measures, macam mana nak increase government punya revenues. Obviously, maybe to a certain extent to introduce a new tax, for example lah. Ataupun untuk reduce expenditure. Expenditure kita dah spend more ataupun banyak untuk subsidi. Sekarang ni kita dah tak mampu lagi. Contohnya, daripada 80 billion kepada maybe 20 billion. So the impact, so that the monies that being spent on subsidies tu can be spent on other productive measures lah. Nak buat R&D ke, nak buat jalan ke, nak bagi more targeted. So that is the policy meets policy prescriptions. And then kita tengok is very delicate for the government at this moment. And then in terms of priorities, so all these things put together, and it's going to be some things that will influence kita punya pertumbuhan ekonomi daripada segi fokus sektor, atau influence daripada segi kita punya inflasi, daripada segi kita punya pasaran buruh, so on and so forth. So 2022, in short, because before I hand it to Iskandar, in short, 2022 is year full of surprise, and then maybe we have not seen towards the closure of 2022 ni. Kalau kita tengok from the domestic perspective, there quite ada few events lagi lah. The next one that we have to monitor is this coming Monday lah. Kita punya first sitting of parliaments, vote of confidence, and then after that is the retabling of 2023 punya budget. So is it going to be significantly different from what is already being tabled, ataupun kita tengok apa lagi benda-benda yang kerajaan akan perkenalkan untuk tahun 2023 ni. And then untuk tahun 2023 tadi, kita akan melihat satu different set of challenges lah, cabaran disebabkan oleh kemelesetan ekonomi yang dijangkakan pada negara-negara maju yang lain. Jadi in short, it's going to be a very challenging years in 2023, and then 2022 is a different year altogether lah. So with that, saya hand over to Iskandar. Sebelum tu saya nak minta maaf lah jika saya punya presentations atau penyampaian saya ni ada bercampur aduk bahasa Malaysia dengan bahasa sebab slide kita dalam bahasa orang putih kadang-kadang dia tersasar. Okay, Iskandar, over to you.
Terima kasih. Okey, tak apa. Terima kasih Dr. Kamarudin, pembentangan yang menarik berkenaan dengan isu semasa ekonomi dan kesannya kepada ialah ekonomi semasa. Bukan kita jangan cakap cerita memang kesan kepada dunia, memang kepada kita pun memang terasa banyak kita katalah kesan pada kita, even kehidupan harian kita pun banyak. Kita pun ada 2 soalan yang akan kita bawa, tapi tak apa, saya bagi Dr. Kamarudin mungkin bagi kita break sekejap. Pautan untuk ECJ, ECJ, pautan ataupun kod QR untuk saudara-saudari imbas Tadi siapa tanya? Azli Yusma, dia tak dapat jawab kuis apa, tak apa. Boleh sini. Siapa sini? Ini dia kita punya admin telah pun kita punya dah letakkan. Ini untuk ECJ penyertaan dan pengesahan kehadiran. Letak Zoom ECJ penyertaan. Boleh kod, boleh imbas ataupun dekat FB pun dah letak juga InsyaAllah. Alright. So nampak sampai 30 Disember kita pun dah nak hampir berakhir kita punya program yang sedang berjalan. Kumpul dan menang, jom labur online, wakaf pun, wakaf SMB dan juga hibah sampai ni 30 Disember. Tak lama je lagi. 10 hari saja, lebih kurang 2 minggu saja lagi kempen ni nak berjalan. Ni saudara-saudari, jangan lupa boleh layari web kami di www.smb.com.my. Andai kata saudara-saudari berminat untuk mengajukan webinar atau seminar, ni dia, hubungi kami financialeducation@smb.pnb.com.my. Right? Alright. Kita dekat penghujung. Sekarang baru kita bawa soalan yang soalan yang Dr. Kamarudin. Kita ada beberapa soalan kat sini. Dr. Kamarudin ready? Dr. Kamarudin. Okey. Alright, soalan ni kita dah pilih soalan ni salah. Daripada Yuswan tadi, salah satu faktor inflation drivers adalah high food and energy price. But why rate of wages tidak seiring dengan kenaikan tersebut? Even OPR pun naik juga, memberi kesan kepada bayaran hutang bulanan kita. Macam mana tu? Inflation driver, high food and energy prices. Tapi rate tu tak seiring dengan kenaikan. Macam mana tu? Dr. K? Okey, betul. Kalau kita tengok daripada segi inflation drivers ni, satu daripada segi cost push lah. Cost push kita tengok daripada segi yang Tuan mention tadi lah, energy price, kita tengok daripada segi food prices. Kalau kita lihat daripada segi breakdown kategori-kategori dia, kalau kita tengok di kita punya CPI baskets tu, daripada segi transportation, which is to tied dengan kita punya harga bahan api, dan utilities, and then kita punya food prices kita pun ada kategori dia, daripada food prices yang kita beli biasa, dan then food prices yang kita eating out, makan dekat restaurants for example. Lepas tu kita punya cost of communications, bla bla bla. So kalau kita tengok, antara yang ketara ialah kenaikan daripada segi harga barang makanan itu sendirilah. Jadi kalau kita lihat trends dia memang trend menaik, walaupun kadar kenaikan headline inflation at 3.3 ke 3.5%, but kalau kita tengok mostly for better part of the year or even before, kenaikan harga barang makanan ni konsisten saja. And then at some points memang dia outpace lah, almost double. Kalau kita punya headline inflation kita, CPI number kita 3.3%, kadar kenaikan harga barang makanan itu sendiri, food prices punya komponen ni boleh 6.2%, 7.1% that we observe. Betul. And then energy price tu samalah, dia punya transportation. Cumanya kenaikan kadar harga ni is very volatile. Itu sebab kalau kita tengok DOSM ataupun bila kita tengok inflasi punya numbers ni, dia ada headline inflation 3.5, dan dia ada basket barang-barang di sendirilah yang di kategori berdasarkan kepada Department of Statistics. Dan dia ada satu lagi komponen ataupun dia panggil exclude food and energy price, core inflation. Core inflation ni benda-benda yang less volatile. Contohnya macam katakanlah yang volatile ni macam food prices. Sekarang ni kita tengok musim tujuh, monsoon. Kita tengok headlines dalam news, 20-30% increase untuk vegetable prices. Orang nelayan tak boleh nak pergi laut nak ikan. Dan so that is very volatile lah, depending on the seasonal, depending on the input. But other than that, more of a core, more of a stable, we are also seeing an increase about 4%, 3.5%.
increase, contribute by from a demand side. Contohnya daripada segi upah. Walaupun kadar upah ni kalau kita tengok, most of the statistics dia, kalau katakanlah official statistics dia banyak guna proxy manufacturing punya wage growth about 5%, 6%, because mungkin some of the data from agriculture tu ataupun ada sectors tu tak boleh didapatlah dicerap. Tapi betul banyak in aggregate kadar kenaikan harga barang atau inflasi ni tak sejajar dengan tak boleh, that means dia lebih daripada kadar kenaikan wage growth in aggregate. Not only in Malaysia, kalau macam dekat US is even worse lah. Dekat Europe atau UK double atau triple daripada kadar kenaikan wage growth itu sendiri. Cumanya wage punya components ni once dia naik, dia very sticky, dia tak boleh turun. So that's why dia macam kita discuss tadi lah, because wage growth is a part of the components of business punya input cost kan. So either businesses tu, once you increase the gaji orang ke, wages ke, upah ke, sama ada it will impact you punya profits ke kalau you tak pass through, ataupun you pass through in term of the high prices of food, and then dia punya impacts dia in term of higher inflation. So that it would be the cycles lah. For some sectors, yes, way behind. Some of the sectors yang macam kita tengok tadi lah, macam plantations. We went to visit some of the plantations. Walaupun 1,500 dia punya gaji permulaan, orang tak boleh dapat 1,500, 1,800, 2,000. Kadang-kadang boleh touch 3,000, 3,500 because of the shortage of workers. And then depending on the sectors, overall, pada tahun 2022 ni memang kita lihat kadar kenaikan harga secara umumnya melepasi daripada kadar kenaikan gaji lah, wage growth. In 2023, because moderate, some of the sectors kita akan nampaklah wage growth dia outpace headline inflation. So that is in short lah. Alright. Ya, jelas ya, saudara Yuswan tadi jawapan yang diberikan oleh Dr. Kamarudin tadi. Okey, seterusnya soalan dari Ahmad Yani. Itu dia Ahmad Yani ya. Assalamualaikum Dr. Kamarudin. BM kata mungkin kenaikan 50 BPS dalam kadar faedah dalam tahun 2023. Ada tak kemungkinan U-turn dalam arah kadar faedah? Apakah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi decision in monetary policy? Itu dia. Okay, obviously kalau kita lihat daripada segi possibilities ataupun scenarios ni, of course dia akan ada 3 je. Sama ada kenaikan, maintain, pause ataupun penurunan. Jadi bergantung kepada mandate ataupun keadaan ekonomi semasa. Itu sebab bank negara ataupun central bank lain dia kata data dependent, recent developments, and then some of the key things to observe lah in making dia punya monetary policy punya decision, because dia punya impacts dia will be huge. Contohnya macam cost of borrowing, dan macam tuan yang tanya sebelum tadi, kadar OPR tadi naik, variable rate apa semua, cost of borrowing high, dulu kena bayar 100, sekarang because naik tu kena bayar RM125 contohnya. So RM25 less dalam kita punya pocket untuk spend. Betul? Jadi ada beberapa faktor. Contohnya macam kita lihat daripada segi satu is growth, pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jadi kalau katakanlah pertumbuhan ekonomi itu sendiri merupakan salah satu daripada, if not the importance mandate ataupun objektif. Jadi monetary policy plus fiscal policy is the policy to support the growth of the country as a whole. Satu. Dua, daripada segi pasaran buruh itu sendirilah, labor markets kan. Jadi kalau kita lihat daripada segi labor market, sama ada dia nak because low accommodative interest rate, semua orang boleh pinjam, semua orang boleh gunakan cost of borrowing is low, people can invest, job vacancy, a lot of people get hired, low unemployment impact. So that is the kind of dia punya simple impacts dia lah. So employment punya rate, apa dia punya keadaan ataupun assessments kadar pasaran buruh semasa oleh bank pada masa tu. That is one. Satu, growth. Dua, kadar pasaran buruh. Tiga, daripada segi inflasi, price stabilization. Price stabilization macam kita tengok tadi lah, inflasi it could be coming from supply side, tak cukup because monsoon, orang tak boleh nak pergi ke laut, harga barang naik kan. So it's a it's a caution, it's a volatile, it's a seasonal, dia akan
makna kata is a transitory lah, bukannya permanent. Or is it a demand pool? Makna kata okay, because of persistent high price ni, businesses tak cukup orang, dia terpaksa naik, and then because bila kita naik daripada gaji kita 1,000 jadi 1,003, memang susah, tahun depan dia tak akan nak potong gaji. Very rare lah. So gaji biasa dia akan one way direction, sama ada 1,000 naik 1,300, tahun depan naik 5%, naik 2%. But one dia dah naik, dia akan jadi input ataupun cost kepada tu sendiri. Jadi three considerations tu, in term of growth, in term of the performance of the labour market, as well as in term of the trajectory of inflation. Jadi kalau kita put things together, and then kita tengok economy as a whole, for example for Malaysia, kita ada contohnya macam kita punya assessments of dekat mana OPR tu should settle, ataupun kita panggil sebagai neutral rate. So this either expansionary ataupun neither expansionary nor to contractionary lah, tak mengembang ataupun menguncup. So it's just nadir lah, neutral. So that is where the economy is the policy rate tu is expected to settle. So kalau kita tengok dia punya numbers dia, it can vary. Depending on, kalau you tanya bank negara ke apa semua, they will not disclose that's the kind of numbers lah. Even other central banks pun, is just how kita assess kita punya slack in the economy untuk reach kita punya potential outputs tu. Jadi assuming katakanlah 3% so is a neutral rate. So at 2.75% tu makna kata kita still ada, if growth dia still positive growth kan. So katakanlah potential kita 5%. Sekarang we are doing like nearly 5%. So and the rate kita is 2.75%, neutral kita, terminals kita 3%. Maknanya kata bank negara ada room untuk increase kita punya rate, depending on the assessments of growth lah. Let's say katakanlah growth is deteriorate, tahun ni 8%, tahun depan negative 3%. So obviously mandates dia is to provide an accommodations lah. It's not rising rates, but maybe to some extent they have to cut rate to support the growth, macam yang kita experience in 2020. Because to support you have to make the monetary policy environments the accommodative for people to blah blah blah. So this is the kind of, and then in term of inflation, even though inflation ni some of the components dia it could be temporary, tapi combinations of temporary ni is going to be a persistent high inflation. So macam yang kita tengok dekat US, UK, Europe. So instead of naikkan 25, dia naikkan 75. Because it's a transitory driver in nature. Cost dia transitory, tapi because of the prolong tu is no longer transitory. So dia punya mandates dia dah berubah jadi inflation. They have to keep inflation because inflation ni lah yang hit people on the street right away, betul tak? Dulu bayar roti canai RM1, sekarang ni dah RM8. Roti canai contohnya. Dulu aiskrim Malaysia 30 sen, sekarang aiskrim Malaysia RM1.50. So definitely it will hit people. So that is dia punya priority in terms of mandate. So if we're seeing the deterioration in terms of the growth, persistently high inflations, and the labor market conditions is pretty tight, and it costs the wages to rise, that could be an avenue for central banks to consider untuk potong interest rates lah, to some extent. So that's why kalau kita not only in Malaysia, kalau kita tengok in general, macam dekat US tadi, we are seeing a recession. So dia punya fokus dia previously naikkan interest rate untuk tame inflation, but going into 23 because of the deteriorations in growth, so the focus would be towards growth rather than inflation. So at some point, if the growth really deteriorate, then obviously they will cut the interest rates lah. So that would be the kind of scenarios lah that we can play around lah to see whether there is a possibilities or not for the government or for the bank negara or central banks to cut the interest rate. Alright. Thank you. Okey, itu dia. Panjang penjelasannya. Okey, Ahmad Yani, saya harap jelas ya dari penjelasan daripada Dr. K tadi berkenaan dengan soalan Ahmad Yani. Okey, soalan ini yang soalan ketiga daripada Wan Rushdi. Adakah penurunan kadar OPR pada masa hadapan kerana ekonomi sekarang sudah nampak kestabilan dengan wujudnya kerajaan perpaduan? Wow, ini dah sampai kerajaan perpaduan. Okey.
Macam mana soalan ni Dr. Kim? Okay, terima kasih. Saya rasa dia punya lebih kurang macam saya punya explanations untuk soalan sebelum tadi lah. Jadi dia punya conditions dia. Jadi because policy in general ni, kalau kita bagi ada dua lah. Satu fiscal policy, monetary policy. So means fiscal policy and monetary policies ni, they should work hands in hands. Dia saling kebergantungan lah. Contohnya macam fiscal policies, governments macam bagi duit, bagi subsidies, fokus on the development, short terms, buat jalan, R&D, all the fiscal matters lah. So that have a short term as well as medium to long term punya impact. So tapi depending on dia punya keadaan ekonomi semasa, couple with monetary policies ni, they support policy. Because that is where the monetary policies and fiscal policies work hand in hand to support the growth. The ultimate sedih lah, the growth. The growth tu maknanya kata dulu it could be pie kita besar duit 20%. Our country lah, assuming in the 70s. Now kita punya pie kita dah besar tayar kereta. That means dah besar. Even though let's say katakanlah 10% of that besar duit 10% tu might not be the same as 10% in the bigger pie. So that promote the growth. So depending on, and then satu lagi yang kita nak kena ingat, the impact of the monetary policies ni to a certain extent is dia lambat. Contohnya adjustment towards the labour market. Contohnya, so dia orang studies, empirical studies biasa tengok lebih kurang dalam as early as 6 months to 12 months, 40 months punya overall impact dia. Ada yang immediate, contohnya macam naik hari ni, esok kita dah dapat notice daripada bank nak kena bayar. That could be a different. But as an aggregate, it might not change kita punya behaviours banyak, depending on kita punya exposures lah. Jadi possibilities untuk penurunan ke adjustments, kadar faedah semasa, semua bergantung kepada tadilah 3 tadi. Satu daripada segi pertumbuhan ekonomi, keadaan growth itu sendiri, and then kedua daripada segi kadar pasaran buruh, ketiga daripada segi indeks harga pengguna CPI. Jadi kalau kita tengok, kalau kita hopefully if we have a stable government policy bla 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 bla, and then satu lagi in term of the levels lah. So bawah tak lower, sekarang ni kita 2.75, assuming lah katakanlah 1% tak semestinya bagus compare to 2.75%. Depending on, macam saya cakap tadi lah, is a neutral rates. Dekat mana rates yang kita expect ekonomi akan move in the positive directions, because lower interest rate will create a different set of problem pula. So that is the kind of things that the government, central bank, bank negara apa semua take into considerations in formulating, coming out dengan dia punya monetary policy. Yang saya cakap ni nampak macam simple, tapi sebenarnya behind the scenes for them, bank negara, central bank, there is a lot of things to consider lah. The 3 things tu is the main things lah. Okay. Alright. Wow, okay. Terima kasih doktor. Okay, so Wan Rushdie, saya harap jelas penjelasan daripada doktor tadi. Tadi berkenaan dengan apa soalan yang dikemukakan berkenaan dengan kestabilan kerajaan yang baru ni. Okay. Jadi nampak kita pun dah tak ada lagi soalan. Okey, doktor andai kata ada apa macam kesimpulan yang doktor nak bagi sebelum kita akhiri sesi hari ini? Okey, terima kasih Iskandar. Pertama, terima kasih kepada SMB kerana menjemput kami untuk berkongsi sedikit sebanyak unjuran ataupun assessments of the current economic conditions for 2022 as well as 2023. Dan kita tengok secara in short, secara pendeknya, ini bukan satu periods ataupun satu tahun dan tahun depan yang sangat mencabarlah.
Dan kalau kita lihat daripada segi numbers, daripada segi events yang kita alami, experience ni once in a lifetimes lah experience kan. Jadi kalau kita lihat, itu sebab bila kita tengok numbers tu, year on year numbers, reference number berapa tinggi itu kita kena tengok 40 tahun yang lepas. Contohnya kalau kita tengok daripada segi ringgit kan, intraday about 4.8 for settle end of the day 4.74. Kalau kita trace back during AFC's periods kan, which is lama kan. So that is the kind of event yang kita experience, and then multiples of these events that create a very volatile punya economic conditions, not only globally, regionally, but domestically. I think domestically people are all aware lah dengan kita punya challenges, dengan kita punya political developments, dengan kita punya policy and stability. So put things together, it's going to be a challenging years for us in 2023. As mentioned tadi, daripada segi kebarangkalian possibilities of recession in US, Europe and UK, and then implications not only to Malaysia but also to the regions and the global as a whole. Terima kasih. Dan satu lagi minta maaf lah, saya tak boleh nak on camera sebab kalau on dia hang. Okay. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Kamarudin. Okey, kesimpulan penjelasan baik ya sebelum kita mengakhiri program hari ini. Apa pun yang penting kita tahulah apa yang kita boleh simpulkan, kita memang ialah sentiasa memang keadaan semasa memang mencabar dengan keadaan ekonomi semasa ni semua, dan kita tahu apa yang penting kita pun kena cakna lah dengan keadaan semasa, dan apa penting kita pun kena terus berusaha, dan kita pun ialah jangan kita pun tawakal sajalah. Dan insya-Allah kita pun dengan kepimpinan yang ada, kita akan terus mengharungi cabaran ni di masa hadapan. Okey, so kami di SMB juga mengucapkan terima kasih kepada tim economics daripada tim Dr. Kamarudin dan kawan-kawan semua. Okey, so sudi meluangkan masa. Dan saudara-saudara semua, kami mohon maaf andai berlaku banyak kekurangan dalam pembentangan hari ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang kurang itu daripada kelemahan kita sebagai manusia biasa. Okey, kita berjumpa lagi dalam sesi lain insya-Allah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.